Selamat sejahtera kepada semua. Saya Li Kuek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah membincang tentang bab 2 permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Okey, seperti apa yang telah dimaklumkan, bab ini mempunyai 5 subtopik dan sekarang kita akan fokus tentang subtopik yang terakhir yang berkenaan dengan dasar kerajaan. Okey, 2.5 dasar kerajaan. Okey, untuk maklumat anda, dasar kerajaan ini kita akan fokus dari dasar harga. Lagi satu adalah berkenaan dengan cukai dan subsidi. Nak minta perhatian semua pelajar, cukai dan subsidi yang dikenakan ataupun yang diberi hanya fokus kepada firma sahaja. Seterusnya, dasar harga ini kita ada dasar harga maksimum dan juga dasar harga minimum. Yang ini pula ada cukai dan juga subsidi lah. Sekarang kita cuba tengok dasar harga maksimum. Untuk dasar harga maksimum ini, ada beberapa bahagian yang kita akan fokuskan, iaitu berkenaan dengan raja, definisi, tujuan, kesan. Dan kesan ini kita akan tengok kesan terhadap pasaran serta kesan terhadap lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Jadi sekarang marilah kita tengok melalui raja. Raja ini merupakan raja keseimbangan pasaran yang terdiri daripada kilok permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan serta kilok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Inilah titik keseimbangan, harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Apabila harga maksimum dilaksanakan, dia adalah ditetapkan pada harga yang lebih rendah. Bermaksud sekarang kerajaan yang akan campur tangan. Dan adalah dikesan harga dekat pasaran adalah terlalu tinggi. Jadi sekarang kerajaan akan campur tangan dengan menetapkan harga maksimum pada P1. Inilah harga maksimum dia. Di mana harga dia adalah lebih rendah daripada harga pasaran. Apabila penetapan harga maksimum dilaksanakan, kita dapati bahawa P1 kita bagi dia jalan sentuh kilo ini adalah kilo S kan. Turun bawah Q1. Untuk maklumat pelajar, Q1 ini sebenarnya adalah merujuk kepada kuantiti di bawah sebab sentuh kilo S. Kemudian terus lagi sehingga sentuh kilo D. Dilabelkan dengan Q2. Untuk maklumat anda, Q2 itu adalah merujuk kepada kuantiti di meter. Sebab sentuh kilo D. Dekat sini kita dapatilah kuantiti di meter adalah melebihi kuantiti di bawah. Jadi berlakunya ia lebihan permintaan. Sekarang kita akan fokus tentang definisi. Ini adalah raja bagi dasar harga maksimum yang seperti telah diterangkan. Sekarang kita tengok definisi dia. Penetapan tingkat harga pasaran yang lebih rendah. Ini harga pasaran, penetapan harga dia adalah lebih rendah lah. Itu merujuk kepada harga maksimum daripada tingkat harga keseimbangan pasaran. Ingatlah harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran itu adalah harga maksimum. Maksimum bermaksud inilah harga yang ditetapkan. Harga pasaran sekarang adalah P1 dan pengeluar tidak boleh jual harga yang lagi tinggi daripada P1. Maksud ini adalah maksimum dah. Kalau katakan dia nak jual lagi rendah, tak ada masalah. Diikuti dengan tujuan. Tujuan kita nak melaksanakan dasar harga maksimum ini supaya kita nak mengawal kenaikan tingkat harga barang. Sekarang katakan harga barang. Kita nak tetapkan harga kat sini lah. Kita tak nak bagi harga barang itu naik lagi. Kan Daly Miss kata, harga yang paling tinggi pun dia kena jual pada harga maksimum. Kalau lebih rendah, kan? Kalau lagi tinggi, tindakan undang-undang akan dikenakan. Selain daripada itu, kita nampak harga dia adalah lebih rendah daripada harga keseimbangan. Bermaksud dia adalah demi menjaga kebajikan pengguna. Bermaksud pengguna akan dapat sesuatu barang dengan harga yang lebih murah. Seterusnya, kesan terhadap pasaran. Kalau pasaran ini kita cuba tengok, wujud dia lebihan permintaan. Sebab kita dapati bahawa pada masa itu, kuantiti di meter dia adalah melebihi kuantiti di bawah.
Okey, selain daripada itu, kita boleh kata wujudnya pasaran gelap. So, pasaran gelap dekat sini adalah bermaksud dalam pasaran banyak orang nak dapatkan barang tersebut disebabkan lebihan permintaan. Dengan erti kata lain, pada masa itu ada pengeluar, okey, yang curi-curi lah kita kata, dia menjual barang tersebut dengan harga yang lagi tinggi. So, itulah kita bagi berkenaan dengan pasaran gelap. Wujudnya pasaran gelap lah, okey. Okey, sekarang kita akan sambung dengan kesan terhadap lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okey, sekarang kita akan cuba tengok penetapan dasar harga maksimum ini. Apakah kesan dia terhadap lebihan pengguna? So, untuk maklumat pelajar, lebihan pengguna ini Miss pun sudah terangkan pada video yang lepas. Okey, di mana dia adalah merujuk kepada perbezaan antara harga keseimbangan. Okey, inilah harga keseimbangan. Okey, harga keseimbangan pasaran dengan harga yang sanggup dibayar. So, harga yang sanggup dibayar adalah pada A. Okey, sekarang kita cuba tengok. Sebelum penetapan harga maksimum. Okey, so inilah harga keseimbangan. Harga sanggup bayar dekat sini. Masih ingat luas segitiga itu kan? Jadi sekarang kita nak dapatkan lebihan pengguna dia adalah ditunjuk oleh kawasan ini. Okey, harga sanggup bayar dengan harga pasaran. Dan Miss kata kita kena sentuh kelok D kan? Turun. Ikut ni. Okey, so patah balik. Ini adalah kawasan lebihan pengguna. Jadi sekarang saya nak tentukan, okey, lebihan pengguna. Okey, yang ini adalah sebelum penetapan harga maksimum kan? Jadi ini adalah lebihan pengguna yang asal. Okey, tetapi disebabkan dekat sini Miss guna huruf kan? Tak ada angka, so tak boleh buat apa pengiraan lah untuk kira luas segitiga ini. Jadi saya hanya kata lebihan pengguna yang asal ini boleh ditunjukkan oleh kawasan A, E0, P0. A, E0, P0. So itulah jawapan dia. Okey, sekarang kita cuba tengok. Okey. Selepas penetapan harga maksimum. So harga maksimum, sini pun sudah nampak inilah harga maksimum. Okey, dan tingkah harga sekarang adalah P1. Okey, so bermaksud nanti saya nak cari lebihan pengguna yang baru. Okey, so Miss tulis dulu lebihan pengguna baru. Okey, harga sekarang, harga pasaran adalah P1 sebab kerajaan sudah menetapkan penetapan harga maksimum. Okey, harga yang sanggup bayar masih sama iaitu pada A. Jadi sekarang kita nampak harga pasaran dengan harga yang sanggup bayar. Inilah dia. Okey, juga sama, kita nak sentuh kelok titik turun. Okey, lepas tu patah balik. Okey, jadi luas segitiga ini yang warna merah punya adalah merujuk kepada lebihan pengguna yang baru yang boleh ditunjukkan oleh kawasan A. Okey, lepas tu C dan kemudian P1. So, I pun tulis A, C, P1. Okey, kalau pelajar kata, Miss, saya nak mula dengan A, lepas tu saya tak nak pergi C, saya nak sambung P1. A, P1, C pun boleh. Okey, janji dia masuk satu segitiga sajalah. Okey, seterusnya, kan sekarang kita nak tengok pasal kesan kan? Pelajar pun bagi tahulah apakah kesan lebihan pengguna. Okey, kita cuba bandingkan antara dua ini. So, lebihan pengguna yang asal A, E0, P0. Lebihan pengguna yang baru A, C, P1. Jadi, adalah dikesan bahawa lebihan pengguna semakin bertambah ke semakin berkurang. Luas segitiga yang asal kecil kan? Sekarang sudah jadi besar kan? Jadi bermaksud, lebihan pengguna dia adalah bertambah. Okey, sudah meningkatlah dari A, E0, P0 ke A, C, P1. Kalau katakan soalan dia tanya bertambah sebanyak berapa? Kalau sebanyak, sebanyak berapa tu maksudnya kita nak cari perbezaan. So, kalau perbezaan kita guna segitiga yang besar ini tolak segitiga yang kecil ini. Jadi bahagian dia, bezanya dekat sini lah. Okey, saya loratkan kawasan ini. Okey, so lebihan pengguna sudah bertambah sebanyak ini.
Kalau dia minta nak cari berapa kelebihan pengguna, tambahan dia berapa, so pelajar pun carilah luas trapezium ini. Okey? Okey, kita sambung. Tadi adalah berkaitan dengan kesan terhadap lebihan pengguna. Dan sekarang kita akan masuk kesan terhadap lebihan pengeluar pula. Okey, sama So, I tulis dulu lebihan pengeluar dulu yang asal. Okey, sebagai ulang kaji sikit, lebihan pengeluar ini merupakan perbezaan antara harga pasaran, iaitu P0 banding dengan harga yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar. So, pengeluar, sentuh kilo S ya, inilah dia. Harga yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar. Beza dengan harga pasaran. Jadi, kalau saya nak cari lebihan pengeluar, juga sama segitiga dia sahaja. Okey, so ini P0. Okay, F, beza antara harga pasaran dengan harga yang sanggup ditawarkan. Dan saya kata pengeluar ini kita kena sentuh kilo S kan? Ini sentuh kilo S. Okay, patah balik. Okay, so ini adalah luas segitiga. Okay, bagi lebihan pengeluar. Jadi, lebihan pengeluar asal ini boleh diwakili oleh kawasan F, P0, E0. Okay, F-P0, E0 ataupun F-E0, P0 ataupun sebaliknya E0, P0, F pun boleh, tak ada masalah. Okay, sekarang penetapan harga maksimum. Okay, kita nak cari selepas tetapkan harga maksimum ini, kita nak cari lebihan pengeluar. Jadi dekat sini, lebihan pengeluar yang baru. Juga sama, okey. Kita sekarang cuba tengok harga yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar. Okey, masih kekal dekat F. Okey, tetapi harga pasaran sekarang, ingat, bukan lagi P0. Sebab kerajaan sudah menetapkan harga maksimum itu pada P1. Jadi, beza antara harga pasaran dengan harga yang sanggup ditawarkan. Inilah dia. Okey, dan kemudian, kan saya kata kena sentuh kilo S kan? Sentuh kilo S. Okey, patah balik. Okey, so ini adalah luas segitiga baru, okey, yang menunjukkan lebihan pengeluar yang baru. Okey, di mana dia boleh diwakili oleh kawasan F, P1, B. So, I pun tulis F, P1, B. So, itu adalah lebihan pengeluar yang baru. Okey, juga sama seperti tadi, sekarang yang kita nak fokus adalah pasal kesan. Okey, kita nak tengok kesan lebihan pengeluar. Okey, so sekarang pelajar cuba tengok yang asal punya tadi Miss guna warna biru. Okey, dan sekarang lebihan pengeluar yang baru ini saya guna yang merah punya. So, bandingkan kedua-dua segitiga ini. Dia sudah semakin besar ke ataupun semakin kecil? Ya, mestilah semakin kecil kan, tengok yang warna merah punya ini kecil kan? So itu bermaksud lebihan pengguna sudah berkurang. Okey, ataupun sudah jatuh lah, itulah kesan dia. Okey, dan kalau soalan dia tanya, berkurang sebanyak berapa ni? Kalau nak cari sebanyak berapa, kita guna yang besar punya tolak yang kecil punya. So, inilah kawasan dia. Okey, so juga sama, ini adalah luas trapezium. Okey, itu adalah berkurang sebanyak berapa lah. Okey, dan apa yang saya nak ingatkan pelajar, okey, kalau pelajar tengah menjawab soalan pengkiraan ke, okey, ada yang perkurangan ini, bermaksud jawapan yang anda dapat ini mestilah bernilai negatif. Yang tadi punya bertambah kan? Nilai dekat sini dia mestilah positif. Okey, positive value. Okey, so itulah adalah berkenaan dengan penetapan dasar harga maksimum terhadap lebihan pengguna dan juga terhadap lebihan pengeluar. Okey, sekarang kita akan fokus tentang dasar harga minimum. Okey, dasar harga minimum. Okey, juga sama ada beberapa bahagian yang kita akan kaji. Okey, so sekarang marilah kita tengok melalui raja dia. Okey, so ini adalah keseimbangan pasaran. Okey, sekarang penetapan harga minimum. Harga dia adalah lebih tinggi daripada harga pasaran. So, dekat sini P1. Okey, so ini adalah harga minimum. Okey, kita cuba tengok. P1 dekat sini, kita bagi dia jalan sehingga sentuh kilo T.
So, yang turun bawah ini Q1. Q1 adalah merujuk kepada kuantiti diminta sebab sentuh kelok D dekat sini. Okay, jalan lagi sentuh kelok S. So, kalau sentuh kelok S itu, Q2 ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada kuantiti di bawah. Jadi, daripada ini kita dapati bahawa kuantiti di bawah adalah melebihi kuantiti diminta. Dengan reti kata lain, berlakunya lebihan penawaran sebab QS melebihi QD. Itu adalah rajah berkenaan dengan dasar harga minimum. Okey, sekarang kita tengok dari segi definisi. Okey, berkenaan dengan definisinya, penetapan tingkah harga pasaran yang lebih tinggi. Okey, so ini harga pasaran yang asal lah. Sekarang kita nak tetapkan harga yang lagi tinggi daripada keseimbangan pasaran. Okey. Okey, sambung dengan tujuan. Okey, tujuan dia adalah untuk mengawal kejatuhan tingkah harga barang. So, bermaksud sekarang, okey, kita kata ini adalah harga minimum. Harga minimum dekat sini bermaksud, okey, pengeluar lah kita kata, dia boleh jual pada harga minimum ini. Ini minimum dia. Kalau katakan nak jual harga yang lagi tinggi, pun okey, tak ada masalah. Okey, ini adalah harga yang minimum dia boleh jual. Okey, dan kita kata mengawal kejatuhan harga. So, bermaksud harga barang dia tak akan jatuh lagi lah. Okey, sebab dia sudah tetapkan harga minimum ini. Pengeluar hanya boleh jual dengan harga yang lagi tinggi sahaja. So, itulah tujuan dia. Dan seterusnya melindungi kepentingan pengeluar. Sebab kita dapati bahawa harga dia sekarang adalah lebih tinggi berbanding dengan harga keseimbangan pasaran kan. Jadi harga yang lebih tinggi ini sebenarnya kita kata dia adalah melindungi kepentingan pengeluar sebab harga dia sudah meningkat. Sambung dengan kesan terhadap pasaran. Okey, kesan terhadap pasaran kita nampak dekat sini berlakunya lebihan penawaran. Okey, kita dapati bahawa perbelanjaan kerajaan akan meningkat. Okey, kenapa? Sebab kalau katakan kita nak tetapkan dasar harga minimum ini, sebab ini adalah tindakan kerajaan kan. Jadi kerajaan kena uruskan lebihan penawaran yang wujud dekat pasaran. Kalau tidak, dia akan menyebabkan harga dia jatuh semula kepada keseimbangan yang asal ni. Okey, dengan reti kata lain, kerajaan kena membeli semua lebihan penawaran yang wujud dalam pasaran. Okey, itulah dia, beli semua lebihan penawaran. Dan lebihan penawaran yang telah dibeli ini kemudian akan disimpan dan dijadikan sebagai stok pelimpah. Okey, so itu adalah kesan terhadap pasaran. Okey, kita sambung. Kesan terhadap lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okey, sekarang kita akan bincang tentang penetapan dasar harga minimum ini dan kesannya terhadap lebihan pengguna. Okey, jadi sekarang kita akan tentukan harga yang sanggup dibayar oleh pengguna serta harga keseimbangan pasaran. Jadi ini adalah keseimbangan P0, harga keseimbangan inilah dia P0. Dan harga yang sanggup dibayar oleh pengguna diwakili oleh A. Okey, dan sekarang kita nampak inilah perbezaan dia. Harga keseimbangan pasaran dengan harga yang sanggup dibayar oleh pengguna. Dan Miss pernah bagi tahu lebihan pengguna ini kita akan fokus tentang kelok D kan. Okey, so sentuh kelok D, turun bawah, patah balik. Okey, so ini adalah luas segitiga dia yang menunjuk kepada lebihan pengguna. Okey, so sekarang Miss pun tulislah lebihan pengguna yang asal. Okey, boleh ditunjukkan oleh kawasan P0, E0, A. Okey, P0, E0, A. Okey, sekarang kita akan cuba tengok. Selepas penetapan harga minimum, iaitu harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran sini, iaitu P2, dan harga yang sanggup dibayar oleh pengguna masih pada titik A. Okey, jadi dekat sini, inilah beza dia. So, kita juga sama, kita nak cari luas segitiga dia. Sentuh kelok D, turun. Patah balik. Inilah segitiga yang baru. Dan merujukkan kepada lebihan pengguna yang baru. So kita pun katalah lebihan pengguna baru ini boleh ditunjukkan oleh kawasan P2, B, A. So, Miss pun tulis P2, B, A.
Dan akhirnya sekarang kita nak tengok tentang kesan dia. Kesan lebihan pengguna ini. Dulu segitiga dia P0, E0A. Sekarang P2BA. So bermaksud lebihan pengguna sudah bertambah ke berkurang? Ya, kita kata dia sudah berkurang. Itulah kesan dia. Okey, so lebihan pengguna berkurang. Kalau nak tahu berkurang sebanyak berapa? Guna segitiga yang besar, tolak segitiga yang kecil. Tinggallah bahagian sini. Okey, itulah beza dia. Okay, sekarang kita akan sambung berkenaan dengan kesan terhadap lebihan pengeluar pula. Okay, kita cuba tengok harga keseimbangan pasaran dengan harga yang sanggup dibayar oleh pengeluar. So, harga keseimbangan pasaran adalah pada P0 yang ini. Dan harga yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar ini, kita tengok kilo S yang sanggup ditawarkan. Inilah dia C. Okay, so inilah beza antara harga yang sanggup ditawarkan dengan harga keseimbangan pasaran. Okay, juga sama kita nak bentukkan segitiga tu. Sentuh kilo S ya, patah balik. So ini adalah sebuah segitiga bagi lebihan pengeluar. Okay, jadi Miss pun tulislah. Okay, lebihan pengeluar. Yang ini adalah yang asal sebab masih belum berlakunya penetapan dasar harga lagi. Okay, lebihan pengeluar yang asal boleh diwakili oleh kawasan C, P0, E0. C, P0, E0. Okay, sekarang kita cuba tengok selepas penetapan harga minimum. Harga sekarang adalah P2. Dan harga yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar masih yang ini C. Okay, so kita tengok harga yang sanggup ditawarkan pengeluar. Okay, harga minimum, harga pasaran sekarang. Okay, juga sama. Tengok yang ini beza dia, kita sentuh kilo S ya. Dan sampai sentuh harga minimum patah balik. So, sekarang ini adalah merujuk kepada lebihan pengeluar yang baru. Okay, so lebihan pengeluar yang baru. Okay, boleh ditunjukkan oleh kawasan C, P2F. P2F. Okay, dan sekarang yang kita nak tengok, okay, kita bukan tengok yang asal dengan yang baru sahaja. Yang kita nak tengok kesan terhadap lebihan pengeluar. Okay, yang asal punya, inilah segitiga dia, yang warna biru. Okay, dan sekarang punya, tengok segitiga dia, ya sudah bertambah, sudah besar kan? So, bermaksud kesan terhadap lebihan pengeluar ini sudah bertambah. Okey, kalau katakan kita nak tahu bertambah sebanyak berapa, guna yang besar, tolak yang kecil, ya tinggal yang bahagian inilah. Luas trapezium. Okey, so itu adalah penetapan dasar harga minimum, kesannya terhadap lebihan pengeluar serta terhadap lebihan pengguna. Okey, jadi sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okey, jadi pelajar boleh nampaklah dekat sini ada satu rajah keseimbangan yang terdiri daripada kelok permintaan D serta kelok penawaran S. Okey, ada dua penetapan yang berkenaan dengan dasar harga. Okey, sekarang kita cuba tengok apakah soalan yang akan dikemukakan. Okey, soalan dia. Dasar harga maksimum boleh ditunjukkan pada tingkat harga. Pelajar cuba tengok. Okey, so yang ini harga keseimbangan. Jadi harga maksimum itu adalah pada tingkat harga apa? Okey, so jawapan dia, ya maksimum adalah pada P1. Ingat, dia adalah penetapan yang lagi rendah daripada harga keseimbangan. Okey, sambung soalan yang seterusnya. Dasar harga minimum boleh ditunjukkan pada tingkat harga. Okey, so kali ini adalah berkenaan dengan harga minimum pula. Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, so penetapan harga minimum dia adalah harga yang lagi tinggi daripada harga pasaran. So yang atas inilah. Okey, so jawapan dia, ya pada tingkat harga P2. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Okey, tentukan pernyataan berikut sama ada dia adalah berkaitan dengan dasar harga minimum ke ataupun dasar harga maksimum. Kita cuba tengok pernyataan yang pertama dulu. Wujudnya pasaran gelap.
Okey. Okey, pasaran gelap ini adalah berkenaan dengan dasar harga maksimum. Okey. Next. Berlakunya lebihan permintaan. Cuba fikirkan penetapan harga. Sama ada lebih tinggi ke ataupun lebih rendah daripada pasaran supaya mewujudkan lebihan permintaan. Okey, penetapan harga yang lebih rendah kan? Jadi itu adalah harga maksimum. Okey, seterusnya. Melindungi kepentingan pengeluar. Cuba fikirkan harga dia. Okey, so harga dia macam mana? Okey, penetapan harga yang lebih tinggi kan? Sebab nak melindungi kepentingan pengeluar. Jadi yang ini adalah harga minimum. Okey, kita sambung lagi. Ada beberapa soalan lagi. Okey, mengawal kenaikan harga. Maksudnya dekat sini, kita sudah tetapkan harga itu dan kita tak nak harga itu semakin meningkat. Okey, cuba fikirkan berkenaan dengan dasar apa ni? Dasar harga maksimum. Sebab harga maksimum dekat sini kan, dia tak boleh naik lagi dah. Okey, so itu adalah untuk mengawal kenaikan harga. Okey, next. Wujudnya stok penimpa. Okey, so berlaku lebihan apa? That's why ada stok. So berkenaan dengan dasar apa ni? Okey, so harga minimum. Okey, di mana tingkah harga dia adalah lebih tinggi lah daripada harga pasaran dan akhirnya wujudnya lebihan penawaran. Okey, dan kerajaan terpaksalah beli semua lebihan penawaran tersebut dan jadikan dia sebagai stok penimpa. Okey, seterusnya. Okey, yang ini adalah menjaga kebajikan pengguna. So berkenaan dengan dasar apa ni? Kalau pengguna, kita nak dapat harga yang lebih rendah kan? So, kalau harga yang lebih rendah itu adalah merujuk kepada harga maksimum. Okey, so setakat itu sajalah untuk sesi soal jawab kita. So, pastikan anda telah menguasai tentang dasar harga maksimum dan juga dasar harga minimum. Okey, so dengan demikian selesailah perbincangan berkenaan dengan dasar harga yang terdiri daripada dasar harga maksimum dan juga dasar harga minimum. Jadi untuk video yang seterusnya, misalkan fokus tentang cukai dan subsidi yang dikenakan ataupun diberi kepada prima. Sekiranya anda suka video saya, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, tekan lonceng ini juga, like serta share. Saya Lee Kuek Hui, saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.